Salam sejahtera Malaysia, selamat tengah hari. Kejap lagi saya fikir orang akan mulai solat Jumaat. Rumah saya tak jauh daripada masjid, so boleh dengarlah kalau sudah mau solat. Okey, satu tulisan daripada Syahabuddin Husin, saya setuju. UMNO harus lupakan Najib. Lebih baik kukuhkan solidariti dengan poster boy BN. Saya setuju. UMNO sepatutnya janganlah tertekan sangat dengan Najib. Daripada fokus Najib, lebih baik fokus dengan PM Ismail Sabri. Kuatkan, kukuhkan poster boy Barisan Nasional ini, iaitu Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Saya bacakan artikel yang ditulis. Semalam sebaik Mahkamah Persekutuan memberi tamparan berganda terhadap Najib dengan menolak dua permohonannya dalam proses rayuan akhir kes SRC International. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi lantas mahu seluruh anggota parti agar bersolidariti dengan bekas Perdana Menteri itu. Beliau yang sedang berdepan 87 kes mahkamah dan kini turut dikaitkan dengan skandal kapal perang LCS berkata, akar umbi UMNO dan BN harus terus bersama Najib, tidak kira susah atau senang. Susah atau senang, okey, memang bersama. Tapi kalau salah atau betul, jangan bersama. Kalau sudah salah, jangan ikut. Aduh, takkanlah dia terjun, kamu pun terjun. Tapi susah senang ya betul. Tetapi salah dan betul jangan. Katanya kita bukan kacang lupakan kulit. Wey, apa yang kamu dapat dari Najib nih sampai kita bukan kacang lupakan kulit? Mahkamah tertinggi dalam negara semalam menolak permohonan Najib untuk mengemukakan bukti baru serta tidak membenarkan pendengaran kes rayuan utama ditangguhkan lagi sehingga 3 ke 4 bulan. Hari ini permohonan peguam Najib Hisham T. Potek untuk menarik diri juga telah ditolak oleh 5 hakim Mahkamah Persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, takkanlah kerana jasa Najib di dalam UMNO, kemudian kalau dia juga penyebab kekalahan UMNO, dan sekarang pun mungkin boleh jadi kemungkinan dia juga akan menjadi satu propaganda baru daripada pembangkang untuk mengalahkan UMNO BN sekali lagi. Takkan mau juga bersama dengan Najib. Jangan pertaruhkan UMNO, jangan, please, jangan. Dengan itu proses rayuan tetap diteruskan seperti dijadualkan, cuma Hisham memaklumkan beliau akan memberi penghujannya secara bertulis. Lantaran itu, oleh kerana hujahan peguam bela Najib selepas ini dipercayai banyak bergantung kepada hujah di Mahkamah Rayuan sebelum ini, siapapun tentunya dapat menjangka laluan di depan adalah sukar buat bekas Presiden UMNO itu. Kata orang, selain hanya menghitung hari, pilihan lain juga hampir tiada lagi. Makanya, jika semalam lagi ada orang yang mempertikaikan ajakan solidariti oleh Zahid Hamidi itu, perkembangan mutakhir ini jelas menjadikan seruan bersolidariti itu tidak relevan sama sekali. UMNO tidak perlu bersolidariti dengan Najib kerana PRU15 sudah terlalu dekat dan bersolidariti memenangi pilihan raya jauh lebih mustahak lagi. Sebab itu UMNO sejak dulu lagi memutuskan mana-mana pemimpinnya yang ada kes mahkamah hendaklah melepaskan jawatan agar parti tidak terpalit dengan kes yang mereka hadapi. Aduh, sudah dulu dicakap, sekarang kenapa tidak buat begitu? Apabila melepaskan jawatan, UMNO boleh menjarakkan diri daripada kekotoran yang pemimpinnya hadapi. Malangnya apa yang diputuskan UMNO itu tidak lagi menjadi amalan sekarang ini. Selain Zahid Hamidi masih kekal mengetuai UMNO di sebalik banyak hari-hari dilaluinya dipenuhi dengan turun naik mahkamah. Najib pula masih kekal sebagai Ketua UMNO Pekan, biarpun melepaskan jawatan sebagai Presiden UMNO selepas BN tumbang 2018 yang lalu. Begitupun, bersama kes-kes mahkamah yang dihadapinya itu, Najib dilantik pula sebagai pengerusi penasihat BN. Akhirnya apabila kes mahkamah dihadapinya sampai ke peringkat sekarang, bukankah parti juga yang berdepan masalah? Sepatutnya dengan tarik PRU15 semakin hampir dan kemenangan begitu mustahak untuk digapai, semua pihak harus membiarkan saja kes beliau itu dimuktamadkan oleh mahkamah. Mencari kemenangan untuk parti jauh lebih mustahak daripada terus mempertahankan individu. Lupakan saja Najib, lebih baik utamakan masa depan parti.
Kalau mau bersolidariti di peringkat ini, tunjukkanlah solidariti sekukuhnya kepada Poster Boy BN, yaitu Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob yang merupakan Perdana Menteri pilihan UMNO sendiri. Solidariti menguatkan kedudukan Perdana Menteri setidak-tidaknya mampu menyumbang kepada kemenangan PRU15 yang hampir tiba. Tetapi solidariti kepada Najib yang bakal masuk penjara, apa tujuannya dan apa destinasi akhir yang ingin dikejar? Sabuddin Husin 18 Ogos 2022. Saya setuju yang ini, 100% saya setuju. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, kita jumpa lagi. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan, belum selesai satu lagi timbul. Aku direct to the point saja. Ini tentang kapal perang TLDM negara Malaysia. Aduh, ini tentang keselamatan Malaysia, bukan main-main. Dan ini ada laporan terkini daripada utusan Malaysia. LCS, SPRM kesan transaksi di Singapura. Wah, ini kalilah kita akan tengok siapakah jerung-jerung yang disebut oleh Rafizi itu. Siapakah jerung-jerung itu? Petaling Jaya, siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. SPRM yang siasat ya. Bukan maci-maci, bukan YouTuber, bukan juga Twitter punya orang, TikTok ke Facebook ke bukan. Bukan juga Perdana Menteri Facebook, bukan juga Perdana Menteri media sosial yang siasat, bukan. Yang siasat ini SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Berkaitan projek perolehan kapal tempur pesisir pantai LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, dijangka membongkarkan satu lagi kesalahan rasuah. Meskipun pertuduhan telah pun dibuat, membabitkan bekas pengarah urusan Boasted Naval Shipyard Sdn Bhd BNS kemarin. Sumber mendedahkan kepada utusan Malaysia, kertas siasatan berkenaan sedang dalam proses dilengkapkan sebelum mengesyorkan pertuduhan beberapa lagi individu. Untuk kamu baca lengkap, kamu boleh log masuk di dalam utusan.com.my atau langgan untuk membaca laporan penuh. Cuma saya ingin berterima kasih kepada ISPRM. Terima kasih kepada ISPRM yang telah membuat siasatan yang cepat, siasatan yang memang bagus, sehingga mereka dapati memang ada kesan transaksi di Singapura. Itu tajuk dia. SPRM kesan transaksi di Singapura. Apa transaksi ini? Pertama. Kedua, siapa yang luluskan transaksi ini? Ketiga, kenapa transaksi itu ke Singapura? Banyak lagi lah persoalan yang lain yang perlu dijawab. Rafizi.com. Ada satu laman web baru yang baru saya jumpa, entah lama sudahkah atau apa, tapi saya baru jumpa. Rafizi.com. Di dalam laman web Rafizi.com itu Rafizi menulis bahwa memang ada penyelewengan dana yang iras-iras, serupa, seakan-akan seperti modus operandinya seperti sama dengan 1MDB. Seperti sama dengan 1MDB, yaitu dengan menggunakan syarikat yang hampir sama nama tapi palsu untuk wang dicuri, dirompak, digelapkan, diubah daripada wang haram kepada wang bersih, pengubahan wang haram lah. Sehingga di akhir daripada tulisan Rafizi itu, Rafizi kata perkara-perkara ini perlu dijawab dan hanya ada 3 orang yang tahu. Dia tulis Najib Razak, Zahid Hamidi, Hishamuddin Tun Husin. Semua orang ditulis namanya, dimention oleh Rafizi. Apa kena mengena? Saya pun tidak pasti. Kita tunggulah jawaban diorang. Yang pasti sekarang rakyat mau tahu tentang LCS ini. Rakyat betul-betul mau tahu LCS punya case, kenapa jadi begini. Siapa dalang dia? Walaupun sudah ada yang didakwa,
Tapi berita tadi yang saya bacakan, SPRM pertuduhan beberapa lagi individu dalam proses mungkin akan berlaku. Siapa yang bakal untuk didakwah, kita nantikan. Takkan Najib lagi kot, takkan Zahid lagi kot, ataupun tiba-tiba Hishamuddin pula kali ini. Tidak tahulah. Saya harap bukan diorang lah, dan saya rasa pun bukan diorang. Harap bukan diorang lah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye.